Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berusaha Mr. Raju Raman Chandran, pensyarah bagi subjek pelantara pengurusan PES UUM dan juga rakan-rakan sepengajian sekalian. So hari ini kami daripada bulan 3 akan membincangkan tajuk iaitu syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Kami telah memilih syarikat Harta Lega Holdings Berhad sebagai tajuk pembentangan. Harta Lega telah ditubuhkan pada tahun 1988 oleh pengasasnya iaitu Encik Puan Kam Hon yang bermula daripada Kepong dan telah berpindah pada tahun 1994 ke Bestari Jaya di Batang Berjuntai. Harta Lega merupakan syarikat pertama di dunia yang membangunkan sarung tangan getah asli bebas bersalut polimer. Harta Lega juga telah mereka bentuk dan melaksanakan mesin pelucutan sarung tangan automatik pertama di dunia. Pada tahun 2002, Harta Lega telah menjadi syarikat pertama yang mencipta sarung tangan nitril keanjalan tinggi melalui inovasi penyelidikan dan juga pembangunan R&D. Tahun 2003, pembinaan logik tenaga boleh diperbarui menggunakan bahan bakar daripada tandan buah kosong yang merupakan pertama di dalam industri. Pada tahun 2004, Harta Lega telah menjadi syarikat pertama di dunia yang telah mencipta barisan pengeluaran berganda dan menjadikan syarikat itu dapat mengeluarkan sarung tangan terpantas di dunia. Tahun 2008 telah menjadi satu titik sejarah bagi syarikat Harta Lega apabila syarikat ini telah disenaraikan di papan utama Bursa Saham Malaysia dan mengukuhkan dari kedudukan Harta Lega sebagai pengeluar sarung tangan nitril OEM terbesar di dunia. Pada tahun 2012, disebabkan Harta Lega semakin berkembang, Harta Lega telah memiliki sebanyak 60 barisan mesin pengeluaran yang merupakan syarikat terpantas di dunia yang dapat menghasilkan 45,000 unit sarung tangan per jam. Jumlah kapasiti adalah sebanyak 13.2 bilion setahun. Pada tahun 2013, Harta Lega telah membuat pembinaan Next Generation Integrated Glove Manufacturing Complex NGC yang bertempat di Sepang. Pada tahun yang sama juga, Harta Lega telah mencipta sarung tangan bersalut hot colloid ataupun COTS yang pertama di dunia. Ia telah mendapat pengiktirafan daripada Pentadbir Makanan dan Ubatan FDA Amerika Syarikat. Melalui R&D dan inovasi daripada syarikat Harta Lega juga, pada tahun 2015, Harta Lega telah membangunkan sarung tangan biodegradasi ataupun BDG bagi usaha melestarikan alam sekitar. Pada tahun 2016, Harta Lega telah membuat pelancaran GoodTech iaitu teknologi pendispesan sarung tangan. Ia menggunakan teknologi sistem kualiti digital ataupun DQS yang dapat mengimbas dan mengesan kecacatan pada sarung tangan dan ini seterusnya dapat menghematkan kos pada syarikat. Hasil daripada kajian dan juga inovasi yang berterusan, pada tahun 2017 Harta Lega telah mencipta sarung tangan anti mikrob tanpa larut kesap yang pertama di dunia. Ia telah membendung penularan jangkitan berkaitan penjagaan kesihatan HAIS dan juga dapat membunuh 99.999% mikrob dalam masa 5 minit sahaja. Tahun 2008, Harta Lega telah tersenarai di Financial Times Stock Exchange Bursa Malaysia KL Composite Index FBM KLCI 30 yang menarikkan 30 syarikat teratas di Malaysia. Ia telah menjadikan Harta Lega mempunyai kedudukan ke-11 keseluruhan dan nomor 1 di Malaysia merujuk kepada Nikkei Asian Review Asia Performance Ranking. Pelbagai kejayaan dan juga pengiktirafan yang telah dikecapi oleh syarikat Harta Lega. Pada tahun 2020, syarikat Harta Lega telah menangi majikan terbaik Kincentric dan juga telah memenangi GH Billion Ringgit Club Corporate Awards sebagai syarikat berprestasi terbaik di Malaysia. Misi syarikat Harta Lega adalah memberi perlindungan sebaik mungkin kepada orang yang bekerja menggunakan tangan dalam persekitaran yang terdedah serta mencabar dengan penyediaan sarung tangan yang unggul.
manakala visi syarikat ini ialah menjadi syarikat sarung tangan nombor 1 yang menghasilkan dan mengeluarkan sarung tangan terbaik serta paling inovatif di dunia. Seterusnya, diiktiraf sebagai syarikat yang prihatin kepada masyarakat dan juga alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Suryati binti Abdullah bernombor matrik 290769 ingin membentangkan tentang produk dan servis syarikat Hartalega. Hartalega merupakan syarikat yang menghasilkan sarung tangan. Ia adalah bertujuan untuk pemasaran ke dalam segmen industri seperti kesihatan, pergigian, makmal, sektor veteriner, pembuatan tatu, spa dan salon kecantikan, makanan dan perindustrian. Setiap sektor mempunyai sarung tangan yang bersesuaian untuk kegunaan sektor seperti sarung tangan latex, nitril, polychloroprene dan polysopren. Ia juga turut terdapat dalam pelbagai warna mengikut pilihan dan kesesuaian penggunaan. Seterusnya, kita beralih kepada pesaing-pesaing utama syarikat. Seperti syarikat-syarikat besar yang lain yang mempunyai pesaing, Hartalega juga mempunyai pesaing dalam industri ini, khususnya di Malaysia. Antara pesaing utama Hartalega ialah yang pertama, Top Glove Corporation Sdn Bhd. Yang kedua, Kosan Rubber Industries Berhad. Yang ketiga, Supermax Corporation Berhad. Top Glove mempunyai pegangan pasaran sebanyak 26% dan mengeluarkan sarung tangan getah sebanyak 100 bilion pada setiap tahun. Ia juga mengeluarkan sebanyak 7 jenis sarung tangan getah dan ia juga mengeksport lebih daripada 195 buah negara. Manakala Kosan Rubbers Industries pula mengeluarkan produk latex dan nitril yang terbesar di Malaysia dan ia juga merupakan syarikat yang kedua terbesar di dunia. Syarikat ini mempunyai jangkauan pemasaran yang luas di seluruh dunia. Ia juga menawarkan rangkaian luas produk dilengkapi dengan pembuatan pepejal dengan potensi automasi. Ia juga telah mengeksport kepada lebih 190 buah negara. Pesaing terakhir ialah Supermax Corporation. Ia adalah syarikat pengeluar jenama sendiri yang terbesar di Malaysia. Ia merupakan pengeluar sarung tangan getah yang kedua terbesar di dunia dengan kehadiran yang kukuh di Kanada, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Brazil. Hampir 100% pengeluarannya diekspor kepada pembeli dalam sektor perubatan dan pergigian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Muhammad Kamal, nombor matrik 290692 akan membentangkan berkenaan trend-trend dan isu-isu utama terkini mengenai syarikat dan juga analisis SWOT. Pertama, kita beralih kepada trend-trend dan isu-isu utama terkini mengenai syarikat. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang sangat ketara di dalam semua sektor, termasuklah pengeluaran sarung tangan getah. Beberapa barisan mesin pengeluaran terpaksa ditutup buat sementara waktu. Disebabkan penularan wabak pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan permintaan terhadap sarung tangan mencatatkan peningkatan yang tinggi sehingga terdapat pihak yang mengambil kesempatan melakukan penipuan. Ia bukan sahaja membabitkan penipuan kecil-kecilan dan melibatkan pembeli runcit, malahan skalanya dipercayai semakin besar melalui skim penjualan yang didakwa jualan langsung daripada kilang. Antara taktik penipuan yang dilakukan adalah seperti mendakwa mereka merupakan broker, ejen sah atau wakil sah untuk menjual jenama Glove on Hartalega yang merupakan antara jenama milik Hartalega. Mereka juga mendakwa bahawa mereka memegang peruntukan atau kapasiti bagi jenama Glove on Hartalega. Seterusnya, mereka mendakwa mempunyai berjuta-juta stok Glove on sedia ada, menyediakan dokumen CJ dan video palsu dan bermacam-macam lagi penipuan. Justeru, pihak syarikat Hartalega telah mengambil tindakan undang-undang terhadap pengendali skim penipuan itu dan membuat laporan polis. Di samping itu juga, Hartalega turut berdepan tekanan luar termasuk konflik peperangan antara Rusia Ukraine yang masih berlarutan dan perintah kawalan pergerakan di beberapa bandaraya utama di negara China.
Seterusnya, kita beralih kepada penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dari segi kekuatan, Hartalega menjadi perintis dari segi inovatif. Hal ini dapat dibuktikan melalui penghasilan sarutangan bersalut oat colloid dan juga antimicrobe glove AMG yang pertama di dunia. Selain itu, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang telah diterima oleh syarikat Hartalega di peringkat nasional dan antarabangsa yang telah menggalakkan pelaburan dari dalam dan luar negara untuk mendapatkan produk dari syarikat ini bagi kegunaan di dalam semua sektor. Antara kelemahan syarikat Hartalega adalah ketidakstabilan prestasi dalam bursa saham Malaysia. Sama seperti pasaran lain, pelabur di Malaysia tidak berminat dengan saham berkaitan pandemik, sebaliknya menumpukan kepada saham berkaitan pembukaan semula ekonomi yang dipacu oleh liputan vaksin yang meluas serta penamatan sekatan pergerakan. Menurut Geoffrey Ng yang merupakan pengarah Fortress Capital Asset Management Sedia Berhad, fokus pelabur pada masa ini telah beralih daripada sarung tangan kepada vaksinasi. Sektor ini tidak dapat mempertahankan keuntungan kukuh pada 2020 dan mungkin akan terus mempengaruhi pasaran untuk beberapa suku akan datang. Seterusnya, peluang yang perlu dipertimbangkan oleh syarikat antaranya ialah peningkatan dalam permintaan sarung tangan nitril di dalam negara dan global. Seterusnya, persekitaran yang menggalakkan untuk industri sarung tangan getah Malaysia dan juga peningkatan permintaan untuk sarung tangan latex adalah merupakan kekuatan utama bagi syarikat Hartalega. Di samping itu, syarikat ini merupakan prospek ekonomi di pasaran asing. Peningkatan dalam perbelanjaan kesihatan akibat wabak virus COVID-19 merupakan satu peluang yang sangat besar bagi Hartalega untuk meneruskan pengeluaran produk bagi menampung permintaan seterusnya yang memberi manfaat kepada syarikat. Akhir sekali, setiap syarikat mempunyai ancamannya yang tersendiri. Bagi Hartalega pula, persaingan sengit daripada syarikat negara China akan menyebabkan sektor sarung tangan getah di Malaysia berdepan dengan perubahan struktur dan situasi lebihan bekalan. Ancaman daripada pengeluar China adalah sesuatu yang sukar dielakkan kerana mereka begitu agresif mengembangkan kapasiti hingga boleh menyebabkan lebihan bekalan berterusan sehingga 2023. Tambahan pula, pengeluar China menetapkan harga yang murah di Eropah berbanding firma dari Malaysia. Menurut pemain industri, pengeluar sarung tangan getah China dijangka menyumbang sebanyak 23% daripada bekalan global pada tahun 2022. Hal ini secara tidak langsung akan menjadikan penguasaan pasaran bagi Malaysia tahun 2022 menyebabkan syarikat Hartalega turut menerima tempias dan mengalami kerugian daripada situasi ini. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Mr. Raju dan rakan sekalian. Saya Eric Jos, nombor metrik 290581. Seterusnya, saya akan membentangkan hala tuju serta masa depan syarikat, cadangan mengenai strategi-strategi yang sesuai untuk syarikat. Seterusnya, terus kepada kesimpulan. Hala tuju serta masa depan syarikat. Hartalega memberikan fokus terhadap masa depan syarikat yang jelas sejak ia bermula. Hartalega sentiasa melihat melangkaui keperluan segera. Syarikat ini juga berdedikasi kepada inovasi untuk merevolusikan pasaran dengan beberapa ciptaan kelas pertama. Bukan itu saja, Hartalega memangkin gelombang permintaan baru di samping memenuhi permintaan pertumbuhan penggunaan sarung tangan di serata dunia bagi mengungguli prestasi serta menetapkan penanda aras industri masa depan, seterusnya menghasilkan barangan yang penting dan kreatif. Secara keseluruhan, Hartalega tidak menunjukkan ketidakstabilan prestasi dalam keputusan penurunan pergerakan. Disebabkan kesan yang tinggi dan jelas kepada prestasi keuntungan syarikat, Hartalega perlu memandang serius terhadap risiko-risiko yang telah dikenal pasti. Baiklah, di sini kita dapat melihat beberapa cadangan mengenai strategi-strategi yang sesuai untuk syarikat Hartalega. Antaranya adalah cadangan sesuai untuk Hartalega ialah menitik beratkan serta melaksanakan pengawalan inventory dari semasa ke semasa. Strategi ini dapat meningkatkan kecekapan syarikat dalam menguruskan inventory dan dapat menjadi satu langkah berjaga-jaga bagi persediaan awal dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak diinginkan.
Baiklah, cadangan yang kedua, pihak syarikat perlu menerapkan tabir urus korporat yang cekap. Di dalam proses pengeluaran sesebuah syarikat, pengurus syarikat seharusnya cekap dalam mengawal pengeluaran produk dan memastikan produk yang dikeluarkan tersebut berkualiti. Selain itu, Harta Lega juga perlu melaksanakan penstrukturan hutang untuk menangani risiko hutang ke equity. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan syarikat dan meningkatkan aliran tunai. Seterusnya, Syarikat Harta Lega juga perlu meneruskan peningkatan keupayaan penyelidikan dan pembangunan R&D agar tidak ketinggalan dari segi teknologi dalam penggunaan bahan yang digunakan oleh syarikat gergasi lain dalam penciptaan sarung tangan yang berinovasi tinggi. Harta Lega juga perlu membuat lebih banyak pengiklanan tawaran kerja dan manfaat bekerja di syarikat ini bagi menggalakkan penglibatan warga tempatan di dalam industri bagi mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing. Ini akan dapat memudahkan dari segi proses pengeluaran. Arahan akan disampaikan dengan lebih cepat dan mudah dipahami oleh pekerja tempatan. Malah, pihak syarikat juga dapat menjimatkan kos bagi membayar ejen untuk mendapatkan khidmatan pekerja asing. Di samping itu, Harta Lega juga perlu menjaga dan memelihara kebajikan pekerjanya kerana dalam sebuah syarikat, kebajikan pekerja merupakan antara intipati kejayaan di dalam organisasi. Oleh itu, syarikat Harta Lega perlu sentiasa melindungi, menghormati, melatih, memberi motivasi dan meningkatkan kemahiran pekerja bagi mencapai prestasi kerja yang optimum. Kesimpulannya, mengendali syarikat yang besar bukanlah sesuatu yang mudah dan akan menghadapi banyak isu. Tetapi, jika syarikat berjaya dalam setiap elemen penting seperti visi, misi dan analisis SWOT dengan betul, organisasi syarikat akan dapat diuruskan dengan baik bagi mencapai apa yang telah dirancang.